Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu. Amma ba'd. Kita sambung balik kitab kita Isra' Mi'raj karangan Sayyid Muhammad bin Alwi Al-Maliki. Kita bicara ni Islam agama fitrah ni. Islam agama fitrah. Pertama poin dia, Allah SWT menunjuki Rasulnya kepada fitrah. Imam Bukhari mengeluarkan dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu. Dia berkata pada malam peristiwa Isra' di Ilya, Baitul Maqdis. Ilya ni Baitul Maqdis. Rasulullah SAW disuguhkan, diberikan 2 gelas, salah satunya berisi arak dan satu lagi berisi susu. Baginda memerhatikan kedua-duanya. Lalu baginda mengambil susu. Jibril berkata, kamu sememangnya telah diberi petunjuk dengan fitrah, atau kamu menepati fitrah. Seandainya kamu mengambil arak, nescaya sesatlah umatmu. Itu umpama je lah. Jadi kalau Nabi ambil arak, sesat umat. Tapi Nabi ambil susu, fitrah. Jadi adalah syarah panjang lah. Ulama pun ada. Imam Bukhari melakukan dari hadis Malik bin Sa'sa'ah. Seterusnya aku dibawa naik ke Baitul Ma'mur. Baitul Ma'mur ni Kaabah di langit lah. Bumi ni Kaabah. Bumi ni di Masjidil Haram lah. Seterusnya aku dibawa naik ke Baitul Ma'mur, kemudian dibawa pula kepadaku 2 gelas. Yang satunya berisi arak dan yang satu lagi berisi susu. Kedua-duanya dihulurkan kepadaku, lalu aku memilih susu. Maka dikatakan kepadaku, kamu membuat pilihan yang tepat. Allah SWT menghendakimu dan umatmu dalam keadaan fitrah, iaitu kebaikan dan keutamaan. Imam Bukhari mengeluarkan dari Syu'bah, dari Qatadah, dari Anas bin Malik. Dia berkata Rasulullah SAW bersabda, kemudian aku dibawa ke Sidratul Muntaha. Ternyata dalamnya terdapat 4 batang sungai. 2 batang sungai yang jelas kelihatan dan 2 batang sungai yang sama-sama. Adapun 2 batang sungai yang jelas kelihatan adalah Nil dan Sungai Furat. Sedangkan 2 batang sungai yang sama-sama adalah 2 batang sungai yang terdapat di syurga. Dia nampak tu 2 batang sungai jelas tu, Nil Furat. Lepas tu 2 batang sungai terdapat di syurga sama-sama dah. Kemudian aku disuguhkan 3 bejana. 1 bejana berisi susu, 1 bejana berisi madu, dan 1 bejana lagi berisi arak. Ini riwayat Bukhari juga dia. Lalu aku mengambil bejana yang berisi susu dan aku pun meminumnya. Dikatakan kepadaku, kamu dan umatmu telah memilih fitrah. Memilih susu tu fitrah. Tak tahulah madu pula ada dari riwayat ni dah. Jadi maksudnya macam mana pula dah. Al-Hafiz Ibn Hajar rahmatullahi alaihi berkata, Imam Qurtubi berkata, kemungkinan penyebab penamaan susu dengan fitrah adalah kerana ia adalah benda pertama yang masuk ke dalam perut anak yang baru lahir. Adapun rahsia mengapa Nabi SAW memilih susu dan bukan yang lainnya adalah kerana ia sudah dikenali oleh Nabi SAW dan merupakan minuman yang tidak mendatangkan kemudaratan. Itu pendapat Ibn Hajar lah. Dalam riwayat Qatadah dari Anas bin Malik, dari Malik bin Sa'sa'ah, dikisahkan bahawa penyuguhan diberikan bejana terjadi setelah Nabi SAW berada di Sidratul Muntaha. Lembu itu mana? Di Sidratul Muntaha. Sama halnya dengan riwayat Syu'bah dari Qatadah dari Anas, meskipun Syu'bah tidak menyebutkan nama Malik bin Sa'sa'ah dalam sanadnya. Dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu setelah menyebutkan tentang Nabi Ibrahim, Nabi SAW bersabda, kemudian kami naik, kami mendapatkan diri kami kami sedang berada di depan 3 bejana yang tertutup. Jibril berkata, wahai Muhammad, adakah kamu tidak meminum minuman yang telah disuguhkan Tuhanmu kepadamu? Atau binakah benda itu hebui kamu dah? Lalu aku mengambil salah satunya, ternyata minuman itu adalah madu. Aku pun meminum sedikit dari madu itu, kemudian aku mengambil yang lain. Ternyata minuman itu adalah susu. Aku pun minumnya sampai puas. Susu itu minum habis. Jibril bertanya, adakah kamu tidak minum minuman yang ketiga? Aku menjawab, aku sudah kenyang dan puas. Jibril berkata, semoga Allah memberikan taufiknya kepadamu. Riwayat lain. Jadi kat mana? Tahu tak? Tak tahu ayat kitab mana dah. Riwayat Syu'bah gitu je. Ada Abu Hurairah gitu je. Dalam riwayat Bazar pula dengan sanad yang sama disebutkan bahawa minuman yang ketiga adalah arak. Tetapi peristiwa itu terjadi di Baitul Maqdis. Baitul Maqdis bukan Muqaddis, Baitul Maqdis. Minuman yang pertama adalah air. Dia tidak menyebutkan madu. Dalam hadis Ibn Abbas yang terdapat dalam Musnad Imam Ahmad dikisahkan, ketika baginda sampai ke Masjidil Aqsa, baginda mendirikan salat.
Ketika hendak berangkat, baginda disuguhkan 2 gelas. Satu berisi susu dan satunya lagi berisi madu. Lalu baginda mengambil susu. Hadis. Dalam Sahih Muslim dari jalan Thabit dari Anas disebutkan penyuguhan bejana terjadi di Baitul Muqaddas atau Baitul Maqdis sebelum Mi'raj. Ada riwayat kata sebelum Mi'raj. Ni di itulah di Baitul Maqdis lah. Kalau sebelum Mi'raj dah. Tadi kita baca hadis-hadis cerita di Sidratul Muntaha ataupun di Baitul Ma'mur terhangit. Lafaz ini berbunyi dia. Kemudian aku masuk ke masjid dan menunaikan solat 2 rakaat dalamnya. Kemudian aku keluar. Jibril datang membawa berjana yang berisi arak dan susu. Lalu aku mengambil berjana yang berisi susu. Jibril berkata, kamu telah mengambil fitrah. Kemudian baginda dinaikkanlah ke langit. Riwayat gitulah. Hadis Sahih Muslim ni. Tak hadis Sahih Bukhari, Sahih Muslim. Sama kuat sih sanad ni. Macam mana dah? Jadi sebab itu kita ni ulama. Tidak adakah mesti hadis bertentangnya kau perlu tolak satu kau gana ada bicara di kalangan ulama kita tak bolehlah kata 100% tak boleh kritik langsung Sahih Bukhari Sahih Muslim dia. Dalam hadis Syaddad bin Aus, aku menunaikan solat di masjid, aku berasa sangatlah haus. Lalu aku disuguhkan 2 buah bejana, salah satunya berisi susu dan satunya lagi berisi madu. Aku tidak mengambil satu pun dari keduanya. Kemudian Allah menunjuki hatiku sehingga aku mengambil susu. Seorang lelaki tua berkata kepada Jibril, temanmu telah mengambil fitrah. Ini cerita lelaki lain pula sekejap kau Jibril. Dah. Ni pun di Baitul Maqdis bukan Mi'raj lagi, sebelum Mi'raj lagi. Dalam hadis Abu Sa'id yang terdapat dalam kitab Ibn Ishaq tentang kisah Isra. Lalu baginda salat bersama para nabi dan kemudian baginda disuguhkan 3 buah bejana. Satu berjana berisi susu, satu berjana berisi arak dan satu berjana lagi berisi air biasa air. Lalu aku mengambil bejana yang berisi susu. Ini riwayat Ibn Ishaq. Dalam riwayat Sa'id bin Musayyib. Dari Abu Hurairah dahulu dah. Sa'id bin Musayyib ni natu kepada Abu Hurairah lah. Sa'id bin Musayyib dari Abu Hurairah yang terdapat dalam Sahih Bukhari. Dijelaskan. Tempat penyuguhan bejana. Tempat diberikan bejana bekas air lah. Lafaznya adalah seperti berikut. Pada malam Nabi SAW diperjalankan ke Ilya, ini Baitul Maqdis. Bagi dia disuguhkan diberikan satu bejana, satu bekas berisi arak dan satu bekas berisi susu. Lalu baginda memperhatikan kedua-duanya dan akhirnya mengambil bejana yang berisi susu. Jibril berkata kepadanya, segala puji bagi Allah yang telah menunjukimu kepada kesucian. Seandainya kamu mengambil arak, berarti kamu telah menyesatkan umatmu. Dalam riwayat Abdurrahman bin Hisham bin Utbah dari Anas yang terdapat dalam kitab Imam Baihaqi. Lalu baginda disuguhkan air, arak dan susu. Ternyata baginda mengambil susu. Jibril berkata, kamu telah memilih fitrah. Seandainya kamu mengambil air, kamu dan umatmu akan tenggelam. Dan seandainya kamu minum arak, kamu dan umatmu akan sesat. Perbezaan riwayat di atas boleh dipadukan dengan cara menggiring kata summa kemudian. Kepada bab lain yang bukan bermakna urutan atau tertib, tetapi bermakna waw atau dan. Atau kemungkinan penyuguhan itu, pemberian air itu terjadi 2 kali. Sekali ketika telah selesai menunaikan salat di Baitul Maqdis, disebabkan Nabi SAW kehausan. Dan sekali lagi ketika Nabi SAW berada di Sidratul Muntaha. Penyebabnya adalah kerana Nabi SAW melihat sungai yang 4. Gitu dah ulama cuba. Biasanya hadis ni biasa berlaku 1 kali. Kadang-kadang ni banyak hadisnya. 1 kali tapi perawi dia ada dah. Beza-beza sedikit dah. So, tapi ramai juga ulama ni cuba menggabungkan hadis. Maksud gitu lah macam ni lah. Macam kitab ni sebut lah. Biasa buat gini, Imam Nawawi sendiri lah. Menggabungkan hadis. Adapun perselisihan tentang jumlah bejana dan isinya. Kemungkinan sebahagian perawi menyebutkan apa yang tidak disebutkan oleh perawi yang lain. Jumlah keseluruhan 4 bejana yang berisi 4 jenis minuman yang berasal dari 4 batang sungai yang dilihat Nabi SAW mengalir di pangkal Sidratul Muntaha. Ada kata pak, ada 2 biasa nak lepas tu 3. Ni 4 pula dah. Dalam hadis Abu Hurairah yang terdapat dalam kitab Imam At-Tabari ni, setelah Sidratul Muntaha disebutkan, dari pangkalnya memancar sungai-sungai yang airnya ada air tawar, sungai-sungai yang airnya adalah susu, rasanya tidak pernah berubah. Sungai-sungai yang airnya adalah arak yang lazat rasanya, dan sungai-sungai yang airnya adalah madu yang murni. Ada pak sini. Barangkali baginda disuguhkan dari setiap sungai itu dalam bentuk bejana. Diriwayatkan dari Ka'ab. Yang dimaksudkan dengan sungai madu adalah sungai Nil. Sungai susu adalah sungai Jayhan. Sungai arak adalah sungai Furat. Dan sungai air adalah sungai Sayhan. Wallahu'alam. Ni siapa dia ayat ni? Ke dia ni?
Riwayat Ka'ab, ni Ka'ab dia. Ibnu Munir berkata tidak disebutkan rahsia beralihnya Nabi SAW dari meminum madu kepada Tidak disebutkan rahsia beralihnya Nabi SAW dari meminum madu ke minum susu, begitu juga dengan arak ni. Tak sebut lah. Barangkali rahsianya adalah kerana susu lebih bermanfaat. Susu adalah minuman yang berfungsi menguatkan tulang dan menumbuhkan daging. Di samping itu susu mencerminkan kezuhudan. Sedangkan madu walaupun ia adalah minuman yang halal, akan tetapi ia juga merupakan minuman lazat yang boleh sahaja mendatangkan suatu kekhawatiran bagi peminumnya. Termasuk dalam golongan orang yang disebut oleh Allah dalam firman-Nya, kamu telah menghabiskan rezeki membaik. Surah Al-Qaf ayat 20. Bazik kan tidak? Ada kemungkinan rahsia perihal ini itu adalah kerana peristiwa yang terjadi di perjalanan ketika Isra. Nabi SAW merasa kehausan sehingga baginda disuguhkan berapa bejana dengan jenis minuman yang berbeza-beza. Nabi SAW memilih susu kerana komposisinya yang tidak terdapat dalam arak dan madu. Inilah penyebab mengapa Nabi SAW lebih cenderung memilih susu. Ditambah lagi kebetulan Nabi SAW dalam kehidupan sehari-hariannya lebih cenderung memilih susu daripada keduanya, daripada madu ataupun arak lah. Ibnu Munir berkata, apa yang aku sebutkan tidaklah memperkeruh kenyataan bahawa Nabi SAW menyukai manisan dan madu. Bukan makna Nabi tak suka madu dah. Kerana Nabi SAW menyukai seadanya, bukanlah menjadikannya sebagai makanan kegemaran. Kalau dia tak mestinya gemar, baru makan dah. Gitulah keadaannya. Okay, lepas tu kehebatan Jibril dan malaikat ayatnya. Allah menyebutkan Jibril dalam kitabnya pada 35 tempat. Ada 35 tempat cerita pasal Jibril lah. Baik secara eksplisit maupun implisit. Secara jelas ataupun tersirat lah. Secara tersurat atau tersirat. Jelas ataupun tersirat. Allah SWT menyebutkan Jibril dengan namanya pada 3 tempat dia. Iaitu 2 tempat dalam surah Al-Baqarah yang bermaksud siapa yang menjadi musuh Jibril. Surah Al-Baqarah ayat 97. Siapa yang menjadi musuh Allah, malaikat-malaikatnya, rasul-rasulnya dan Jibril dia. Surah Al-Baqarah ayat 98. Dan yang ketiga dalam surah At-Tahrim. Dan jika kamu berdua membantu menyusahkan Nabi, maka sungguhnya Allah adalah pelindungnya dan begitu pula Jibril dia. Surah At-Tahrim 4. Dan Allah Ta'ala menyebutnya dengan lafaz jamak untuk memuliakannya pada 4 tempat dia. Yang pertama dalam surah Al-Imran. Kemudian malaikat memanggil Zakaria. Surah Al-Imran ayat ke-9. Malaikat tu jamak lah malaikat. Jadi itu maksud Jibril. Maksud dari malaikat dalam ayat itu adalah Jibril sahaja dengan dalil bacaan Ibn Mas'ud di mana dia membacanya. Kemudian Jibril memanggil Zakaria sedangkan dia sedang berdiri. Kata kira Syahzah ni ada kita. Wallahualam. Okey, itu kali tak? Tak betul nak kira-kiraan ni semua ada. Tak ada Al-Quran itu masalah. Yang kedua dan ketiga juga dalam surah Al-Imran. Dan ingatlah ketika malaikat berkata, wahai Maryam, sesungguhnya Allah telah memilih kamu. Surah Al-Imran ayat 42. Ingatlah ketika malaikat berkata, wahai Maryam, sesungguhnya Allah menggembirakanmu dengan kelahiran seorang putera yang diciptakan. Surah Al-Imran ayat 45 dah. Jadi malaikat tu Jibril lah, jumpa dengan Maryam ni. Dan hadis Al-Quran lain. Dan yang keempat dalam surah Al-Qadr, pada malam itu turun malaikat dan ruh. Surah Al-Qadr ayat 4 tu maksudnya malaikat dan ruh tu adalah Jibril lah. Malaikat adalah Jibril, sedangkan erti ruh adalah wahyu. Malaikat tu Jibril, ruh tu wahyu. Ini menurut sebahagian pendapat sebahagian mufassir. Ia disebut dengan lafaz ruh dalam 8 tempat, tapi ada sebut ruh tu adalah maksudnya Jibril dah. Bukan yang maksud wahyu dah. Ruh tu adalah Jibril. Dia disebut dalam lafaz ar-ruh dalam 8 tempat. Dan Jibril disebut dengan lafaz ruh ni. Baik dengan lafaz ar-ruh secara mutlak tanpa dikaitkan dengan yang lain, maupun yang disandarkan dengan kata Al-Qudus, Ruhul Qudus, iaitu kesuciannya. Yang disandarkan dengan kata Al-Amin, Ruhul Amin. Allah Ta'ala berfirman, malaikat-malaikat dan ruh naik menghadap kepada Tuhannya. Surah Ma'arij ayat 4. Erti ruh dalam ayat ini adalah Jibril naik menghadap Tuhan. Pada malam itu para malaikat dan ruh turun. Surah Al-Qadr ayat 4. Ruh tu malaikat Jibril. Lalu kami mengirimkan ruh kepada Maryam. Maksud Jibril lah. Surah Maryam ayat 17. Dan kami perkuatnya dengan Ruhul Qudus. Ruh Qudus pun maksudnya Jibril. Surah Al-Baqarah ayat 7 dan 253. Ayat tersebut ada pada 2 tempat pada surah Al-Baqarah. Juga pada surah Al-Ma'idah. Ketika aku menguatkan kamu dengan Ruhul Qudus. Ruhul Qudus tu Jibril juga. Surah Al-Ma'idah ayat 110. Dan dalam surah Al-Nahl. Ruhul Qudus menurunkan Al-Quran itu dari Tuhanmu. Surah Al-Nahl ayat 112. Ruhul Qudus Jibril maksudnya. Juga dalam surah Asy-Syu'ara.
Dan dibawa turun oleh Ruhul Amin. Surah Asy-Syu'ara ayat 103. Jadi Ruhul Amin itu malaikat Jibril. Allah menggambarkan Jibril pada satu tempat dengan 7 sifat yang bagus. Iaitu utusan, kemuliaan, kekuatan, kedekatan, keluhuran, kepatuhan para malaikat kepadanya dan kepercayaan. Hal itu terdapat dalam surah At-Takwir dalam firman-Nya. Dia bermaksud, sesungguhnya Al-Quran itu benar-benar firman Allah yang dibawa oleh utusan yang mulia, yang mempunyai kekuatan, yang mempunyai kedudukan yang tinggi di sisi Allah, yang mempunyai arash, yang ditaati di sana di alam malaikat, lagi dipercayai. Surah At-Takwir ayat 19 hingga 21. Jadi, sifat-sifat tadi utusan yang mulia dan seterusnya itu adalah Jibril lah. Ya. Surah At-Takwir ayat 19 hingga 21. Abu Syekh dalam kitab Al-Azamah meriwayatkan dari Jabir bin Abdullah anhu, dia Jabir berkata, Rasulullah SAW bersabda, makhluk yang paling dekat kepada Allah Ta'ala adalah Jibril, Mikail dan Israfil. Sungguhnya kedekatan mereka kepada Allah seperti perjalanan 50,000 tahun. Dekat-dekat pun 50,000 tahun. 50,000 tahun ke apa? Cahaya ke apa? Tahu gitu. Jauh. Abu Syekh juga meriwayatkan dari Wahab. Dia Wahab berkata 4 malaikat itu Jibril, Mikail, Israfil dan Malakul Maut. Merupakan makhluk yang diciptakan pertama kali. Jibril, Mikail, Israfil, Malakul Maut. Oleh Allah di antara para malaikat lainnya, paling akhir dicabut nyawanya dan yang pertama dihidupkan oleh Allah Ta'ala. Dan mereka merupakan pengatur alam. Abu Syekh juga meriwayatkan dari Khalid bin Abu Imran. Walaupun dia pengatur alam dah, bukan Allah bermandat ke dia. Semua tu dikontrol oleh Allah juga. Cuma dia buat kerja dengan kontrol program yang Allah buat. Jadi hajat ke apa, jangan minta Jibril, Mikail, Israfil. Minta nak Allah lakukan. Abu Syekh juga meriwayatkan dari Khalid bin Abu Imran. Khalid berkata, Jibril adalah kepercayaan Allah SWT kepada para rasulnya. Mikail menerima kitab-kitab yang naik berupa perbuatan-perbuatan manusia. Dan Israfil berkedudukan sebagai penjaga. Abu Syekh meriwayatkan dari Ikrimah bin Khalid yang merupakan salah satu imam para tabi'in. Ikrimah bin Khalid ni imam para tabi'in. Bahawasanya seorang lelaki bertanya, wahai Rasulullah, manakah malaikat yang paling mulia di sisi Allah? Rasulullah menjawab, aku tidak tahu. Kemudian Jibril muncul dan turun. Lalu dia menjawab, yang paling mulia adalah Jibril, Mikail, Israfil dan Malaikatul Maut. Malaikat maut lah. Jadi 4 orang. 4 malaikat dah. Jibril adalah penguasa peperangan dan penyampai risalah. Mikail merupakan pengatur hujan yang turun dan daun-daun yang jatuh. Adapun malaikat maut ditegaskan untuk mencabut roh setiap hambanya di darat dan di laut. Sedangkan Israfil adalah kepercayaan Allah antara dia, Allah dan mereka. Seterusnya poin ketiganya ialah dibelahnya dada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Imam Hafiz Asy-Syami menyatakan bahawa dada Nabi sallallahu alaihi wasallam dibelah berapa kali, iaitu 4 kali. Yang pertama ketika baginda masih kecil di Bani Sa'ad. Al-Bahaqi meriwayatkan dari Ibrahim bin Tahman. Ibrahim berkata, aku bertanya kepada Sa'ad tentang firman Allah SWT, bukankah kami telah melapangkan untukmu dadamu? Kemudian Sa'id mengatakan kepadaku mengenai hal itu dari Qatadah dari Anas. Dia berkata, perut Nabi SAW dibelah mulai dari dadanya sampai di bawah perutnya, lalu hatinya dikeluarkan sampai ucapan Qatadah selesai. Ahmad dan Muslim meriwayatkan dari Anas radhiyallahu bahwasanya Rasulullah didatangi oleh Jibril ketika baginda sedang bermain bersama anak-anak yang lain. Lalu Jibril mengambil baginda dan merebahkannya. Setelah itu dada baginda dibelah olehnya dan hatinya dikeluarkan. Lalu dari hati itu dikeluarkan segumpal darah. Jibril berkata, ini bahagian yang dapat dimasuki syaitan dari dirimu. Kemudian Jibril mencuci hati tersebut pada sebuah baskom dari emas yang berisi air Zam-Zam. Setelah itu ia membalutnya dan membalikkan pada tempatnya semula. Kemudian anak-anak itu mengadu kepada ibunya, maksudnya ibu yang mengasuh baginda, lalu mereka berkata, sesungguhnya Muhammad telah dibunuh. Kemudian Muhammad datang dengan wajah berseri-seri. Anas berkata, aku benar-benar melihat bekas jahitan di dada baginda. Masa itu ada nampak bekas jahit. Gitulah Anas cerita dah. Imam Ahmad Ad-Darimi Al-Hakim dan dia mensahihkannya, At-Tabrani, Al-Bahaqi dan Abu Nu'aim meriwayatkan dari Utbah bin Abdus Salami radhiyallahu bahawa Nabi SAW bersabda, pengasuhkulah jaga Nabi ni adalah dari Bani Sa'ad bin Bakar. Satu ketika aku dan anaknya pergi menuju sekawanan anak-anak kambing kami dan kami tidak membawa bekal apapun. Lalu aku mengatakan, hai saudaraku, ambillah bekal dari tempat ibu kita. Maka pergilah saudaraku itu sedangkan aku diam di tempat anak-anak kami tersebut. Lalu datanglah 2 makhluk seperti burung helang. Salah satu di antara kedua-duanya berkata kepada temannya, adakah dia orangnya? Temannya menjawab, ya. Kedua-duanya pun datang dengan cepat menghampiriku. Selanjutnya mereka menarikku lalu membentangkan aku. Kemudian mereka membelah perutku lalu mengeluarkan hatiku dan membelah hati tersebut. Lalu mengeluarkan dari hati tersebut 2 gempar darah hitam.
Kemudian salah satu dari keduanya berkata pada temannya, bawakanlah air dingin dan pisau. Lalu dengan air itu ia menyiramnya pada hatiku. Setelah itu salah satu dari kedua-duanya berkata pada temannya, tulislah ia. Maka temannya menulisnya dan mengucapkan dengan cap kenabian. Itu pertama dah. Yang kedua dah. Ketika usia Nabi SAW 10 tahun, diriwayatkan oleh Abdullah. Itu masa kecil lagi lah. Ini umur yang kedua pula. Bedah dada Nabi ketika umur 10 tahun. Diriwayatkan oleh Abdullah putra Imam Ahmad dalam kitabnya Az-Zawadid Al-Musnad dengan sanad yang perawinya orang yang terpercaya. Juga oleh Ibn Hibban Al-Hakim Abu Nu'aim Ibn Asakir dan Diya dalam kitab Al-Mukhtarat. Dari Ubay bin Ka'ab bahwasanya Abu Hurairah berkata, wahai Rasulullah, apa yang pertama kali kamu alami dari perkara kenabian? Mula-mula rasa kena gapo dah. Sebelum jadi Nabi sungguh dah. Nabi SAW menjawab, sungguhnya ketika aku sedang berada pada pasir dalam usia 10 tahun, tiba-tiba aku ditangis dua orang lelaki dari atas kepalaku. Salah satu dari keduanya berkata pada temannya, adakah dia orangnya? Kemudian keduanya mengambilku, lalu keduanya menghadap ke arahku dengan wajah-wajah yang belum pernah aku lihat. Dengan aroma-aroma yang belum pernah aku temui. Dan dengan pakaian yang belum pernah aku lihat seperti itu. Lalu keduanya berjalan mendekatiku hingga masing-masing memegang lenganku yang tidak aku rasakan sentuhannya. Setelah itu salah satu dari mereka berkata kepada temannya, telentangkanlah dia. Maka aku pun ditelentangkan oleh mereka dengan tidak lunak dan tidak keras, sedang-sedang saja. Dan satu redaksi kemudian keduanya menempelkan tengah kepala belakangku, lalu kedua-duanya menembelah perutku. Dekat dah. Dalam redaksi lain, kemudian salah satu dari kedua-duanya berkata pada temannya, bolehlah belahlah dadanya. Lalu salah satunya membelah dadaku yang aku lihat tanpa mengeluarkan darah dan tanpa rasa sakitnya. Sedangkan lainnya membawa air dalam sebuah baskom yang terbuat dari emas. Sedangkan lainnya membasuh perutku. Dalam riwayat lain, lalu salah satu dari kedua-duanya berkata kepada temannya, belahlah dadanya. Maka sebagaimana yang aku lihat dadaku terbelah, namun aku tidak merasakan sakit. Kemudian dia berkata, belahlah hatinya. Maka aku juga pun membelah hatiku. Lalu dia berkata, keluarkanlah kedengkian dan hasad dari hatinya. Maka dia mengeluarkan benda seperti segumpal darah lalu membuangnya. Setelah itu dia berkata, masukkanlah sifat lemah lembut dan kasih sayang pada hatinya. Maka dia memasukkan benda yang mirip potongan rambut, lalu dia mengeluarkan serbuk yang ada padanya, kemudian menaburkannya pada hati itu. Selanjutnya dia melekukkan ibu jariku sambil berbunyi. Kemudian dia berkata, pergilah dengan selamat. Maka aku pun kembali dengan membawa sesuatu yang sebelumnya tidak ada, berupa kasih sayang kepada yang lemah dan kelembutan pada orang tua. Itu yang kata hak kedua lah. Yang ketiga pula dah, belah dada yang kali ketiga dah, iaitu ketika diangkat menjadi rasul. Ni pendapat dah setengah ulama gabung hak kedua ni. Kedua ni pertama ni gabung setengah ulama ni. Yang ketiga itu ketika diangkat menjadi rasul. Abu Daud At-Tayalisi dan Al-Haris bin Usamah dalam kitab Al-Musnad keduanya. Nah, Musnad At-Tayalisi dan Musnad Al-Haris. Nah. Al-Bahaqi dan Abu Nu'aim keduanya dalam kitab Dalail dua lah. Nah. Merupakan dari Aisyah radhiyallahu anha bahawasanya Nabi SAW bernazar bahawa dia dan Khadijah akan melaksanakan i'tikaf selama sebulan. Ternyata itu bertepatan dengan bulan Ramadan. Pada satu malam baginda keluar, lalu baginda mendengar suara, Assalamualaikum, semoga keselamatan bagimu. Baginda berkata, aku mengira bahawa itu jin yang datang dengan tiba-tiba. Kemudian aku datang dengan cepat hingga aku masuk ke tempat Khadijah. Lalu Khadijah bertanya, ada apa denganmu? Maka aku menceritakannya. Dia lalu berkata, bergembiralah, salam itu adalah kenabian. Bergembiralah, salam itu adalah kebaikan. Kemudian pada kesempatan lain aku keluar. Ternyata aku berjumpa dengan Jibril yang sebelah sayapnya berada di timur dan sebelah lagi di barat dia. Penuh langit dia. Aku merasa takut, kemudian aku pergi dengan cepat. Nabi gini cepat lah. Namun ternyata dia berada di antara aku dan pintu. Kemudian dia berbicara padaku sehingga aku merasa senang dengannya. Setelah itu aku ingin untuk pulang. Namun tiba-tiba saja aku melihat dia dan Mikail telah menutup cakrawala. Kemudian Jibril menturun, sedangkan Mikail tetap di antara langit dan bumi. Selanjutnya Jibril menyampaikan khabar untukku dan menyampaikannya di tengah kepala belakangku. Kemudian dia membelah hatiku lalu mengeluarkannya. Lalu dia mengeluarkan dari hati tersebut apa yang Allah inginkan untuk dikeluarkan. Dalam hati tersebut dibasuh pada sebuah bejana dengan air zam-zam. Kemudian dia mengembalikan hati itu pada tempatnya dan merapikannya kembali. Tak comel mula lah tak. Selanjutnya dia membalikkan aku sebagaimana ia membalikkan bejana. Kemudian dia menstempel punggungku sehingga aku merasakan adanya stempel. Lalu dia menyebutkan kelanjutan hadis itu. Macam recok pada tak ada dah. Gitulah tak. Yang keempat dah. Apa kata?
belah dada Nabi yang kali keempat dah. Iaitu pada malam Isra' Mi'raj lah. Muslim Al-Barqani dan yang lainnya meriwayatkan dari Anas. Anas berkata Rasulullah SAW bersabda, aku didatangi Jibril ketika aku sedang bersama-sama keluargaku. Kemudian dia Jibril pergi bersamaku ke tempat air Zam-Zam. Jadi kalau kata keluarga Nabi masa Isra' Mi'raj, maksudnya Nabi tak duduk Ummu Hani lah. Ummu Hani tu sepupu Ummu Hani ni adik-beradik Ali lah. Sepupu Nabi dah. Lepas tu tak lakinya musuh Islam yang ketak. Jadi pelik lah dah. Jadi dia pergi pada keluarga Nabi, bukan keluarga Ummu Hani ni. Kemudian dia Jibril pergi bersamaku ke tempat air Zam-Zam. Lalu dia membelah dadaku. Kemudian didatangkannya baskum dari emas. Jadi penuhi dengan keimanan dan kehikmah. Lalu dia mengisi dadaku dengan keimanan dan hikmah tersebut. Anas berkata dan Rasulullah SAW memperlihatkan dadanya kepada kami. Lalu Jibril naik bersamaku ke langit dunia. Demikianlah selanjutnya dia menyebutkan hadis tentang Mi'raj. Al-Bukhari dan Muslim meriwayatkan dari Malik bin Sa'sa'ah radhiyallahu bahwasanya Nabi SAW menceritakan tentang amalan yang baginda telah diisrakan. Isra' daripada Masjidil Haram ke Masjid Aqsa lah. Baginda bersabda ketika aku berada di Al-Hatim. Barangkali dimasukkan baginda adalah hiji Ismail Hatim dalam keadaan terlentang. Tiba-tiba aku ditangi seseorang. Kemudian dia berkata pada temannya di tengah di antara tiga orang ini. Lalu ia mendatangiku. Kemudian membelah antara ini sampailah ini. Maksudnya dari lubang bahagian atas dada sampailah rambutnya. Lalu hatiku dikeluarkan. Selanjutnya didatangkanlah baskom yang terbuat dari emas. Jadi penuhi keimanan dan hikmah. Kemudian dia membasuhkan hatiku lalu diisi dengan keimanan dan hikmah tersebut. Dan dikembalikan seperti semula. Setelah itu didatangkan binatang yang ukurannya di bawah bagal. Tetapi tidak di atas keldai. Al-Bukhari meriwayatkan hadis tersebut melalui jalur syarih dari Syurah. Dari Anas radhiyallahu. Penjelasan penting berkaitan dengan pembelahan dada. Banyak mana cerita pasal belah dada. Okey, penjelasan penting yang berkaitan dengan pembelahan dada. Penjelasan pertama iaitu Al-Hafiz Al-Iraqi mengatakan di bawah syarahnya atas kitab Taqrib bahawa Ibn Hazm dan Qadiyah mengingkari kebenaran kejadian dibelahnya dada baginda pada malam Isra'. Ada ulama kata pertikaian, kata sekali ya. Malam Isra' tu tak ada dah. Salah. Pelawak itu capu dan hadis lain. Mereka menganggap bahawa telah terjadi pencampuran dalam ucapan syurah. Orang prosikah apa ada campur dah. Tetapi sebenarnya tidaklah demikian. Hal itu dibelahnya dada baginda terdapat dalam kitab Sahih Bukhari dan Sahih Muslim dari jalur selain syurah juga. Abul Abbas Al-Qurtubi dalam kitab Mut'am mengatakan bahawa tidak perlu diperhatikan pendapat yang mengingkari dibelahnya dada baginda pada malam Isra'. Kerana para perawiannya adalah orang terpaya juga dan telah dikenal. Al-Hafiz Ibn Hajar berpendapat bahawa sebahagian ulama mengingkari tidak membenarkan dibelahnya dada baginda pada malam Isra'. Tetapi sungguhnya ia tidak dapat diingkari kerana terdapat riwayat-riwayat tentang dibelahnya dada Nabi SAW yang sahih. Jadi ada riwayat yang sahih. Penjelasan kedua, Al-Qurtubi dan kitabnya Al-Mufham. At-Turbusi dalam kitabnya Syarah Al-Masabih, At-Tayyibi dalam kitabnya Syarah Al-Mishkat, Al-Hafiz Ibn Hajar, Al-Hafiz Suyuti dan sebagainya berpendapat. Syarah maksud At-Tayyibi dan kitabnya Syarah Al-Mishkat, Al-Hafiz Ibn Hajar, Al-Hafiz Suyuti dan sebagainya berpendapat bahawa sesungguhnya keseluruhan yang ada dari dibelahnya dada dikeluarkan hatinya dan sebagainya merupakan ketentuan yang harus diterima. Kita kena percayalah. Bukan memalingkannya dari erti sesungguhnya. Jangan kita kira majazi ke apa dah. Kerana patutnya kekuasaan Allah, maka hal itu tidaklah mustahil. Tak pelik lah. Jadi kita anggap macam biasa dah. Doktor lah ni berbelah dada. Ni mukjizat Nabi. Cakap lah. Tak boleh belah dada dah. Hal itu dikuatkan oleh hadis sahih bahawasanya mereka para sahabat melihat bekas jahitan di dada Nabi SAW. Al-Hafiz As-Suyuti berpendapat bahawa apa yang terjadi pada sebahagian orang bodoh di masanya yang mengingkari hal itu di belahnya dada dan menafsirkannya sebagai suatu perkara yang bersifat maknawi sahaja merupakan kebodohan yang nyata dan kesalahan yang sangat buruk. Pengingkaran itu timbul kerana Allah SWT meninggalkan mereka disebabkan mereka lebih percaya pada ilmu falsafah, ilmu sains dulu, cara zaman dulu dah, dan jauh dari perincian-perincian terdapat dalam sunnah. Ilmu falsafah ni masalah dalam dunia Islam dah. Termasuk jugalah Allah tak bergerak ke dah, tidak boleh bersifat, tidak boleh dilihat ke apa dah. Apa tu capu dah antara ahli sunnah dengan Mu'tazilah, jadi tengah-tengah ni timbul Asy'ariyah dan sebagainya. Apa pun yang pentingnya disebabkan ilmu falsafah ni banyak rosak dunia Islam.
Semoga Allah SWT maafkan kita dari hal itu, pengingkaran dibelahnya dada Nabi SAW. Minta Allah jadikan kita ni percaya Nabi itu belah dada dah. Penjelasan ketiga, Al-Alamah Ibn Munir mengatakan bahawa dibelahnya dada Nabi SAW dan baginda bersandar terhadap peristiwa itu adalah sejenis dengan ujian yang Allah berikan pada Ismail dan dia bersabar terhadap itu. Bahkan hal ini dibelahnya dada Nabi SAW lebih sukar dan lebih hebat lagi. Kerana terjadi pada Nabi SAW adalah pengajuan yang kemudian diganti dengan seekor khibash, sedangkan dibelahnya dada Nabi SAW adalah kejadian yang sebenarnya. Selain itu, kejadian tersebut terjadi secara berulang-ulang dan ketika baginda masih kecil, dalam keadaan yatim dan jauh dari keluarganya. Penjelasan keempat, Syekhul Islam Abu Hasan As-Subki ditanya tentang segumpal darah hitam yang dikeluarkan dari hati Nabi SAW ketika hati baginda dibelah. Dan ucapan malaikat, ini adalah bahagian syaitan yang ada pada dirimu. Maka dia Abu Hasan menjawab, segumpal darah tersebut diciptakan oleh Allah Taala dalam hati manusia yang dapat menerima sesuatu yang dimasukkan syaitan. Maka segumpal darah itu dihilangkan dari hati Nabi SAW sehingga tidak ada lagi peluang bagi syaitan untuk memasukkan sesuatu. Inilah pengertian ucapannya, tidak ada bahagian bagi syaitan dalamnya. Jadi hilangkan oleh malaikat adalah sesuatu yang terdapat pada tabiat manusia. Kemudian dia ditanya lagi, mengapa Allah Ta'ala menciptakan bahagian ini pada diri Nabi SAW padahal Allah dapat untuk tidak menciptakannya pada baginda. Dia Abu Hasan menjawab, sesungguhnya itu adalah bahagian yang terdapat pada manusia, maka ia diciptakan sebagai kesempurnaan penciptaan manusia. Dan itu mesti ada. Tetapi kemudian ia dicabut, dihilangkan sebagai kemuliaan yang Allah telah berikan pada baginda. Dan lainnya mengatakan jika Allah Taala menciptakan Nabi-Nya sedemikian yang bahagian itu tidak dikeluarkan, maka manusia tidak mengetahui hakikat beliau. Maka Allah menampakkan hal itu melalui tangan Jibril AS agar terwujud kesempurnaan batin Nabi SAW, sebagaimana tampak bagi mereka kesempurnaan lahiriah Nabi SAW. Penjelasan kelima dah. Al-Syekh Abu Muhammad bin Abu Jamrah mengatakan bahawa hikmah dibelahnya dada Nabi SAW padahal Allah dapat memenuhi hatinya dengan iman, dan hikmah tanpa harus dibelah dadanya adalah untuk menambah kekuatan keyakinannya. Kerana baginda diberi kesempatan melihat langsung dadanya dibelah, dan hal itu tidaklah mempengaruhinya, tidak membuatnya takut. Kerana itu baginda seorang yang paling berani baik dalam perbuatan maupun dalam perkataan. Kerana itulah baginda disifati dengan firman-Nya. Maksudnya penglihatannya Muhammad tidak berpaling dari apa yang dilihatnya itu dan tidak pula melampauinya. Surah An-Najm ayat 17. Ini dah bahas sebelum ni dah. Malaikat Jibril ke Allah. Jadi malaikat Jibril lah biasanya. Penjelasan ke-6, Imam Hafiz Ibn Hajar berkata, apakah dibelahnya dada Nabi SAW hanya khusus bagi baginda atau terjadi pula pada para sahabat Nabi lainnya? Menurut Imam Tabari dalam kisah Tahud, Jalut kan. Bani Israel disebutkan bahawa terdapat berjana untuk membasuh hati para Nabi. Kisah Tahud. Kisah gapanya. Ini menunjukkan bahawa pembelahan dada itu juga terjadi pada para Nabi yang lain. Tetapi Al-Hafiz Suyuti menguatkan pendapat yang mengatakan bahawa itu khusus pada Nabi Muhammad SAW saja, termasuk umat lain. Penjelasan ketujuh. Penjelasan ketujuh, Imam Al-Hafiz Ibn Hajar mengatakan setelah menyebutkan dibelahnya dada Nabi SAW yang pertama, kedua dan ketiga, di mana pada masing-masingnya terdapat hikmah. Ada hikmah berlaku lah, banyak kali belah. Pembelahan pertama terjadi ketika baginda masih kanak-kanak agar baginda membesar dalam kesempurnaan yang ismah terjaga dari syaitan. Kemudian yang kedua adalah ketika baginda dibangkitkan menjadi Rasul, agar bertambah kemuliaannya untuk menerima yang disampaikan kepada baginda dengan hati yang kuat dalam kesucian yang paling sempurna. Lalu ketika terjadi ketika hendak dimi'rajkan, dinaikkan ke langit agar bersiap-siap untuk bermunajat kepada Allah. Al-Imam Hafiz Asy-Syami mengatakan, aku pernah ditanya tentang hikmah pembelahan yang kedua, padahal telah disebutkan olehnya, maksudnya Imam Al-Hafiz Ibn Hajar dalam kitab At-Tauhid dari kitab Fathul Bari dengan menetapkan hikmahnya. Tetapi mungkin pula untuk dikatakan bahawa kerana tamyiz adalah ketika berusia 8 tahun, maka dibelahlah dada Nabi SAW. Dia maksud nak tamyiz lah, maksudnya nak besar lebih nak masuk tamyiz. Disucikan agar tidak bercampur dengan hal yang membuatkan cacat pada orang-orang gitulah. Wallahu a'lam. Al-Imam Hafiz Ibn Hajar rahmatullahi alaihi berkata, mungkin pula hikmah penyucian ini untuk sampai pada puncak dengan menyempurnakannya dengan diperolehnya penyucian yang ketiga kali sebagaimana ada dalam syariat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ibn Abi Jamrah mengatakan bahawa dibasuhnya kembali hati Nabi padahal baginda telah disucikan dan dapat menerima segala kebaikan yang diberikan padanya,
dan telah dibasuh pertama kali ketika masih kecil dan dikeluarkan darinya segumpal darah adalah untuk menghormati dan menyiapkan sesuatu yang akan diberikan ke sana, maksudnya ketika Mi'raj Nabi ke Nabi ini biar bersih dulu hati. Dan dengan hal itu terdapat hikmah pada selain yang ditetapkan seperti wuduk ketika akan menunaikan solat bagi orang yang masih dalam keadaan berwuduk. Ini kerana wuduk bagi Islam tidak lain merupakan pengagungan dan persiapan untuk menghadap Allah SWT dan bermunajat kepadanya. Begitu juga tambahan pada pembasahan pertama dan kedua jika yang pertama telah sempurna. Ini kerana beliau telah mencukupi pada basuhan yang pertama, maka basuhan sisanya hinggalah yang ketiga adalah sebagai pengagungan sahaja. Bukan syarat sahlah. Begitu pula pada membasuh hatinya, sesungguhnya Allah Taala firman yang bermaksud dan siapa mengagungkan syiar Allah, maka sesungguhnya hal itu timbul dari ketakwaan hati. Setakat itulah sebab apa dia bersih apa belah dada. Wallahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika subhanakallahumma wa bihamdika subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.